Okey, dan anda ready untuk sesi live video sesi saham mastermind session kita pada pagi ini. Okey, alright. So saya harap anda juga bersedia. Okey, sediakan buku nota dan pen. Mungkin ada perkara yang anda nak catat sepanjang sesi kita pada pagi ini. Okey, dan saya harap anda semua dapat manfaat yang terbaik dalam sesi live ini. Okey, dan bantu saya untuk klik button share. Okey, ada 4 perkara yang saya nak buat dalam sesi mastermind session. Sebagai anda yang menonton sesi live video ini, yang pertama adalah anda mesti klik like pada post ini dan juga klik like pada Nizam Malik page. Okey, jadi follower Nizam Malik page supaya anda tidak tertinggal mana-mana perkongsian saya di Nizam Malik page. Yang kedua adalah anda kena komen SMS. Okey, SMS maksudnya sesi kita saham mastermind session, komen SMS. Dan yang ketiga adalah anda perlu tag 10 rakan-rakan anda di Facebook. Tag di ruangan komen di bawah, tekan tanda alias tu dan tuliskan nama kawan anda dan tekan enter, dan anda akan dapat tagkan kawan-kawan anda dekat ruangan komen. 10 rakan anda, ajak 10 rakan anda supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton sesi saham mastermind session. Yalah, kadang-kadang kawan-kawan kita tak dapat notification sesi live di Nizam Malik page. Okey, so panggil mereka supaya mereka juga dapat menonton bersama anda. Okey, so itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah saya nak anda klik button share ke wall Facebook anda dan set public, okey, supaya anda boleh tonton semula sesi saham mastermind session ini di waktu yang lain, okey, bila ada dekat page anda, dekat profile anda. Okey, so itulah cara macam mana anda nak archive balik, sebab kita dekat Nizam Malik page ni terlalu banyak perkongsian setiap hari. Kita ada posting teks, kita ada post gambar, quotes, kita ada posting juga video, kita ada buat live video. Setiap hari ada live video untuk anda. Jadi pastikan anda klik button share supaya anda boleh tonton semula video-video yang anda rasa bagus. Okey, dan anda boleh kadang-kadang tengah makan boleh tengok video di Nizam Malik page. Okey, saya pastikan makan pada waktu malam ya, jangan makan waktu siang, kita sedang berpuasa. So anda sedang menonton saya secara live. Okey, dan kita akan jemput kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini, Tuan Fauzi, yang sedang bersedia di talian sekarang. Jadi kalau anda semua dah bersedia, kita sekarang ada 90 views. Bantu saya untuk klik button share supaya kita capai 100 views. Kalau kita capai 100 views, maka saya boleh jemput tetamu jemputan saya. Okey, so bantu saya klik button share dan tag kawan-kawan anda supaya kita ada 100 views, dan barulah saya akan jemput saya punya tetamu jemputan ni. Okey, boleh tak? Okey, so sementara nak tunggu anda klik button share, tag kawan-kawan anda ni, kita tengok dulu video montage, okey, yang saya sediakan untuk anda semua. So lepas tu kita akan sambung semula sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Alright, welcome back to Saham Mastermind Session with Nizam Malik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan saya. Kita sekarang dah touch 100 views, jadi saya bersedia untuk jemput tetamu kita pada hari ini, iaitu Tuan Fauzi. Okey, so Tuan Fauzi adakah dah ready di talian? Boleh respon saya, boleh tak say hi ke? Okey Tuan, saya ready. Okey, dah ready. Okey, alright. So saya dah.
Okey, saya dah dengar suara. Dah Okey, dengar alright. So, ya, okey. Tapi Okey. kamera belum nampak lagi ni. Saya perlu masukkan tuan dalam kamera. Okey. Okey, alright. So, kita dah live bersama dengan Tuan Fauzi RMC ESM. Itu nama dia, okey. So, selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Fauzi. Apa khabar di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik tuan. Tuan apa khabar tuan? Saya alhamdulillah baik. Ceria di sini. Makin tembam pipi ni. Makin puasa makin tembam Okey, alright. So tuan kat mana tu tuan? Okey, saya berlintas langsung di dataran Sungai Krian, Perak, di mana di sebelah kanan saya adalah negeri Kedah. Di sebelah kiri saya Pulau Pinang dan di belakang saya ni adalah Perak. So saya berada di tengah-tengah sebenarnya. Oh, okey. Alright. Ni kat rumah tuan ke kat luar? Ni dekat luar sebenarnya, dekat dengan town juga, dekat dengan Pekan Parit Kuta. Okey, alright. Okey, so tak ada orang kat sekeliling Selamat Itulah tak ada orang, nasib baik. Nasib baik Okey, alright. So kita minta feedback dulu daripada kita punya peserta. Kita sekarang live ya tuan. Kita bukan live berdua saja, kita sedang live di Nizam Malik page dan ada 108 orang sedang menonton kita secara live. Jadi kita perlukan feedback daripada mereka, adakah jelas suara saya dan Tuan Fauzi. Boleh respon dekat ruangan komen. Kalau jelas, okey, komen jelas. Dan kalau saya kuat sangat ke atau Tuan Fauzi kuat sangat ke, tolong inform dekat ruangan komen supaya saya boleh adjust setting saya dekat sini, okey? Alright, so kita nantikan respon daripada audience kita, okey? Alright, so sementara kita nak tunggu feedback daripada audience, boleh tak Tuan Fauzi perkenalkan diri dulu? Boleh tak Tuan beritahu, share dengan audience kita, mungkin nama Tuan, umur mungkin kalau boleh tak sensitif, kemudian lokasi tuan dan juga pekerjaan tuan. Ni ramai orang nak berkenalan dengan tuan ni. Okey, silakan. Dah kahwin ke belum ke? Boleh. Okey, alright, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam PKP untuk semua. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Nizam dan juga tim Samastri yang telah banyak membantu saya, telah membimbing saya daripada saya newbie lagi sampailah sekarang ini, sampailah ke tahap ini. Jadi segala usaha tuan tu sebenarnya amat bermakna, bukan saja pada saya tapi juga pada newbie-newbie yang berminat untuk mencuburi bidang saham. Cuma Allah sajalah yang dapat balas budi baik tuan dan juga tim tuan. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih di atas peluang dan kepercayaan yang Tuan berikan kepada saya untuk bersama-sama menjayakan sesi pada pagi ini. Dan saya juga berharap sesi ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada yang menonton di luar sana lah. Okey, saya perkenalkan semua sedikit latar belakang saya. Nama saya Fauzi Limah. Umur saya 50 tahun, dah tua dah pun. Nampak muda. Dan saya terima kasih. Okey. Dan saya tinggal di Parit Kuta, Perak. Alright, Perak, okey. Perak. Jadi harap-harap ramailah orang Perak yang menonton sekarang ni ya. Ya, siapa orang Perak komen saya. Saya orang Perak. Siapa orang Perak komen I Okey, alright. Okey. Dan pekerjaan saya, okey. Sebelum ni saya bekerja dengan salah sebuah IT company yang agak besar juga di KL selama hampir 10 tahun. Dan selepas itu pada bulan Ogos tahun lepas saya telah resign. Okey. Dan balik ke kampung di Parit Kuta untuk menjaga ibu saya yang duduk seorang di kampung dia lah, dan dia pun tak sihat. Dan di samping itu juga saya juga buat sikit tuition bahasa Inggeris dengan anak-anak jiran. Saya buat free of charge lah dekat Taman Perempuan tempat saya duduk tu lah. Okey. Dan saya sebenarnya saya buat full time trader. Saya tak ada buat benda lain. Saya fokus kepada saham saja. Sekarang lah. Okey, right.
Okay, alright. Ya, sekarang. So, boleh tak Tuan kongsikan macam mana Tuan bermula dalam saham ni? Macam mana Tuan kenal saham? Sejak bila kenal saham? Okay? Boleh tak? Sebab ramai nak tahu ni, macam mana Tuan daripada tak tahu saham sampai boleh katakan Tuan ni sekarang fokus kepada saham saja. Okay. Ya. Okey, saya mula kenal saham pada Hmm. bulan Ogos tahun lepas. Oh, barulah. Selepas saya attend a few free seminar Ogos 2019. Saya attend free seminar oleh a few mentor-mentor yang terkenal di KL. Okay. Dan cuma masalahnya saya tak dapat dan saya tak jumpa apa yang saya cari dalam saham daripada mentor-mentor tersebut. Sorry to say lah kan. Dan saya cari lagi, saya berusaha, saya cari dan pada satu hari waktu saya all the way ke Ipoh, saya buka YouTube dan saya dengar Tuan Nizam punya video melalui YouTube. Terus saya cakap, this is what I'm looking for. So terus saya terpikat, saya terus jatuh hati. Okay, dan alright. saya stop kereta dekat RNR, saya contact Tuan Nizam, saya tanya bila ada kelas newbie. Dan daripada situlah saya start daripada kelas newbie pada 21/9 tahun lepas. Saya masuk kelas newbie Tuan dan pada 20 bulan Oktober saya masuk kelas ESM, Expert Saham Mastery Tuan juga. So itulah bermulanya macam mana saya kenal saham sebenarnya. Tapi walaupun saya dah attend a few free seminar dengan a few mentor dulu, tapi it is too general. Saya tak dapat apa yang saya cari, yang saya what I'm looking for waktu tu saya tak jumpa pun. Itu yang saya a bit frustrated lah sebenarnya. Itu yang saya berusaha cari dan mencari lagi lah sebenarnya. So apa yang Tuan cari sebenarnya masa tu? Sebenarnya Tuan looking for what sebenarnya? Okey, saya nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya apa yang boleh saya dapat dengan saham, macam mana proses dia, apa yang saya perlu guna untuk saya berjaya, apa yang perlu saya buat untuk saya berjaya dalam saham. Itu antara yang saya carilah. Tapi saya tak jumpa. Tapi bila saya dengar YouTube Tuan Nizam, mula-mula saya dengar pun, saya dah boleh faham. Saya senang faham, saya dapat faham. Sebab cara Tuan Nizam tu straightforward, simple, mudah dipahami. Macam seorang newbie, macam orang yang macam saya yang betul-betul zero knowledge about saham. So bila saya dengar penerangan daripada Tuan Nizam melalui YouTube tu, saya terus faham. Itu yang saya terus jatuh hati tu. Dan saya cakap pada diri saya nak belajar dengan orang ni. Saya cakap saya nak belajar dengan orang ni. Itu dia. Itu punca dia, permulaan. Okey. So maksudnya Tuan dalam umur 50 tahun ni, maksudnya sebelum ni memang tak pernah kenal saham ke, tak pernah tahu saham ke, macam mana? Waktu saya bekerja dengan syarikat lama dulu, 20 tahun yang sudah lah sebenarnya, dah lama dah. Ada satu company dulu dengan telco dulu sebenarnya. Saya dapat ESOS. So saya cuma tahu ESOS tu saham untuk employee. Betul. Itu saja yang saya tahu. Lepas tu saya tak tahu apa langsung. Memang saya zero knowledge sebenarnya. Memang saya tak tahu apa langsung. Maksudnya Tuan ada akaun CDS tu sebab kena dapat ESOS sajalah. Tapi proses nak beli dan jual tu Tuan tak tahulah. Macam tu ke? Tak tahu langsung. Memang tak tahu. Itu pun dah lama dah. Saya rasa dalam hampir 20 tahun yang sudah lah. Dah lama lah waktu tu. Waktu saya dapat ESOS tu. Ya, so macam mana yang pula tiba-tiba Tuan boleh terjebak nak tahu pasal saham selepas 20 tahun lepas tu? Apa yang menyebabkan Tuan nak tahu pasal saham tu? Yang menyebabkan nak belajar pula tu? Apa sebenarnya? Okey. Waktu saya nekat nak resign daripada company lama tu, saya tak ada apa plan pun, solid plan apa saya nak buat. Jadi saya cari sesuatu pekerjaan yang saya boleh buat daripada rumah. Dan at the same time saya boleh generate income untuk bantu saya, untuk bantu mak saya. So itu yang saya cari. Dan bila saya dapat tahu salah satunya saham,
Jadi itu yang saya nak tahu lebih mendalam dan lebih lanjut. Saya nak belajar bagaimana saham boleh benefit dekat saya. Boleh bantu saya. Itu puncanya. So Itu maksudnya sebab Tuan resign bukan sebab pencen. Maksudnya Tuan nak berhenti daripada kerja Tuan. Macam tu. tak, tak, tak. Saya sebenarnya saya resign disebabkan saya nekat nak balik kampung. Okey. Teman mak saya nak duduk dengan mak saya sebab mak saya duduk seorang di Perkotaan ni dan dia pun tak berapa sihat. Kebetulan sebelum tu dia pun baru lepas keluar hospital. Jadi saya rasa sebagai anak sulung, saya anak sulung sebenarnya. Anak sulung, okey. Jadi sebagai anak sulung saya rasa yes, saya rasa tanggungjawab saya untuk korban a few things dan balik kampung duduk mak saya. Duduk dengan mak saya. So itu sebenarnya punca atau sebab kenapa saya resign daripada company lama dulu sebenarnya. Selain daripada stres kerja, selain daripada dah tak lalu dah nak hadap jam. Ya. Itu dia. Dah hampir 10 tahun. Dah bagi saya terlalu lama lah. Ya, betul. So ramai juga yang sebenarnya stres kat tempat kerja dan terfikir cari jalan untuk buat benda lain, betul? Itu juga masalah saya dulu. Saya pun sebenarnya tak minat kerja saya kan. Kalau tahu cerita saya, kita ada perasaan yang kita rasa stres kat tempat kerja lah. Mungkin mula-mula masa kita masuk kerja tu seronok, tapi lepas dah a few years kita akan rasa lebih stres tekanan daripada pihak atasan dan sebagainya lah. So itu ya, Tuan. Ya. Betul ya? Dan apa yang menarik Tuan? Ya. Kalaulah saya tahu seronoknya trade saham ni, 10 tahun lepas saya dah buat benda ni. Ya. Itu yang saya boleh cakap lah. Kalau saya tahu berapa enjoynya, berapa santainya, berapa seronoknya, sepatutnya 10 tahun sudah saya dah terlibat dengan saham ni. Apa yang seronoknya saham ni sebenarnya? Apa yang seronok? Orang kat luar ni tak faham. Orang cakap saham ni, trade saham ni seronok. Apa? Yes. Bagi Tuan. Bagi tahu. Betul. Apa yang seronoknya, Tuan? Betul. Orang yang belum terlibat lagi dengan saham, dia tak nampak lagi benda ni. Okey. Bila saya terlibat dah dengan saham, apa yang seronok sebenarnya sebenarnya saham tu bukan satu pekerjaan. Saham tu macam satu lifestyle. Okey. Dan kita boleh buat kajian saham di mana-mana. Kita boleh buat pada bila-bila masa. Kita boleh trade dekat mana-mana. Kita tak ada bos, kita lah bos. So tak payah masuk office, tak payah jumpa klien, tak payah hadap jam. Betul. So dan at the same time kita boleh generate income. Ya. Especially kalau macam yang masih bekerja tu, dia boleh generate extra income atau side income. Betul. Selain daripada gaji dia orang lah kan. Jadi kalau nak tahu betapa seronoknya enjoy trade saham ni, kena terlibat, kena join, kena masuk kelas, kena then baru boleh rasa, especially bila kita dah berjaya buat profit. Itulah saat yang seronok paling seronok. Ya, rasa win Yes. Tapi masalahnya ramai orang dia stres dengan saham. So apa pandangan Tuan orang yang stres dengan saham ni? Kenapa stres? Tuan kata enjoy. Okay. Dia orang kata stres. Kenapa stres? Ya. Kenapa stres? Okey, pertama sebab kita tak belajar, kita tak dapat ke ilmu saham yang betul daripada mentor atau sifar yang betul macam Tuan Nizam. Okey. Lepas tu yang kedua, bila kita belajar saham, sepatutnya kita kena ikut apa yang mentor kita ajar. Kita just follow je. Dan juga jangan dengar boycott daripada orang lain, beli kontor ini, beli kontor itu, whatever. Tapi kita kena buat keputusan sendiri. Apa yang Tuan Nizam dah ajar tu, kita gunakan benda tu untuk buat keputusan. Dan juga saya nak bagi tahu satu lagi, kita belajar saham. Kita ni macam mana? Saya kata, saya belajar dengan Tuan Nizam bukan untuk beramalkan harga akaunten tu naik atau turun. Saya bukan belajar saham nak jadi nujum 4 belalang. Tapi saya belajar saham is untuk saya buat keputusan
bila untuk saya nak entry, untuk saya nak sell, kalau macam mana saya nak avoid maximum loss, saya belajar semua benda itu untuk itu. Bukan nak ramai, saya sendiri tak tahu satu counter tu nak naik atau nak turun. Ya. Tapi masalah tu ramai orang. Dan juga satu lagi. Sorry tuan. Ya. Itu masalah ramai orang. Dia ingat dia belajar saham ni, dia nak meramal pergerakan harga saham tu naik ke turun. Betul. Itu masalah ramai orang ya. Beranggapan macam tu. Itulah masalah dan kesilapan besar ramai orang. Saya tak tahu lah, mungkin dia orang belajar mazhab lain dengan mentor lain untuk ramalkan harga saham, saya tak tahu lah kan. Sebab saya cuma belajar dan menuntut ilmu dengan Tuan Nizam saja. Jadi itu pandangan saya. Itu saya punya apa yang saya dapat, apa yang saya belajar daripada Tuan. Okay, alright. So bila kita cakap tentang seronok apa semua ni, apakah result yang Tuan pernah capai lah? Maksudnya selepas Tuan belajar. Okay, so boleh tak share sikit, ramai orang nak tahu seronok tak seronok tu berapa agaknya. Okay. Berapa cepat, berapa lambat, mungkin share. Okay, right. Allah Akbar. Seminggu selepas kelas ESM saya, saya terus buat profit. Bukan satu counter ya, tapi 2 counter. Dan yang seronoknya, waktu tu saya tengah holiday dekat Penang. Saya tengah memancing dekat Penang. Dan saya boleh buat profit waktu tu. So, bagi seorang newbie macam saya, itulah satu kenangan yang paling indah bila kita percaya buat first profit. Bukan satu tapi double counter pula tu. Tengah memancing pula tu Itulah kenangan saya tuan. Itulah tengah memancing pula tu tuan. Ya Allah, saya cakap memang saya tak sangka saya akan dapat buat macam tu. Itu semua atas bimbingan, atas apa ilmu yang tuan ajar dan support by team tu lah tu. Dan rezeki lah. Saya cakap tu dalam saya punya, dan alhamdulillah rezeki, betul, saya percaya itu pun rezeki saya juga. Betul. Okay, right. So dan juga saya nak share juga tuan share. Pasal result saya. Saya ada buat 2 rekod lah. Saya ada buat 2 rekod. Rekod yang pertama, pada bulan Mac saya berjaya buat profit sebanyak 90%. 90%, okey. PM Holding 90% dalam masa 2 hari. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya bangun tidur, saya tengok handphone, tengok dah match dah. Alhamdulillah 90% pula tu. Lepas tu yang kedua, alright. Rekod yang kedua pula, dalam bulan Mac juga saya trade dalam masa 15 minit. Maksudnya saya buy pukul 9. Sebelum 9 suku, saya dah sell dan saya buat 20% profit counter PRG. Yang tu pun syukur alhamdulillah, saya tak sangka betul. Itulah antara personal record saya yang terbaik yang saya takkan lupakan lah. Terima kasih banyak-banyak lah tuan. Itu semua atas ilmu tuan lah sebenarnya. Ya, tapi masalah macam ni tuan, bila kita cakap kita berjaya buat profit dalam masa 2 hari, berjaya buat profit dalam masa 15 minit, ramai orang fikir ada teknik tu. Ada orang fikir ada teknik untuk kita buat profit pantas dalam saham. Sebenarnya tak. Apa yang kita buat adalah kita cuba buat the rightest entry. Entry yang tepat, yang betul. Okey, dan kalau dia naik cepat, alhamdulillah kita buat profit cepat. Kalau dia lambat, kita kena tunggu. So itu sebenarnya, betul tak? Betul tuan. Saya tak ada apa-apa rahsia dan saya tak tahu counter tu dia akan naik secepat kilat. Saya tak sangka. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Ya. Kan? Apa yang saya buat? Saya cari counter di permulaan uptrend, saya buat trading plan, saya ikut apa yang tuan suruh dan tuan ajar. Itu je, that's it. Saya tak ada apa-apa rahsia. Kadang-kadang orang tanya saya juga apa saya ada belajar ke dengan mentor lain apa. No. Saya loyal dengan Tuan Nizam. Saya cakap saya tak ada mentor lain. Jadi saya gunakan metod dan sistem apa yang tuan ajar. Itu saja. Jadi bagi saya itu pun dah good enough dah. Enough dah bagi saya. Kan, as long as kita ikut apa yang tuan ajar, apa yang
disuruh buat, jangan buat apa yang jangan buat apa yang tuan tak suruh buat. Jangan derhaka dengan tuan Jangan Nizam, derhaka, nanti lost. Okay, No, alright. it's true. Yeah. Because it happened to me. Sebab saya pernah juga ke laut. Pernah ke laut, Sekejap. Saya ke laut kejap. Dan hasilnya memang saya lost dan saya memang ke laut. Apa yang jadi masa tu? Apa yang terjadi? Tuan buat apa sebenarnya? Tuan buat apa sebenarnya tu? Oh, yang tu saya cuba cara lain ke apa? To be frank, okay. Tuan tak bagi tuan tak bagi buy penny stock counter. Okay. Dan saya waktu tu saya jumpa satu counter yang bagi saya okey. Dan saya buy counter tu. Nak jadi cerita, majority of modal saya dekat situ. Ya. Dan lepas pada tu saya tersangkut hampir sebulan lebih, tak silap saya. Saya tak boleh nak rolling. Ya. Jadi so bila Tuan Nizam cakap jangan, mesti ada sebab dia. Ya. So saya percaya Tuan Nizam takkan tak ada sebab kalau kata tak bagi buat satu benda tu. So kalau kata jangan buy penny stock counter, janganlah buy. Sebabnya ada sebabnya kenapa. So antara sebabnya susah nak jual lah, sebab boleh risiko dia tinggi, ya. Dan kita akan stuck, kita tak boleh nak rolling lagi untuk beli counter lain. Itu antara akibat dia lah. Ya, tapi macam tu lah. Kadang-kadang kita dah belajar, kita melalui kesakitan tu baru kita lebih belajar. Sebab tu saya cakap kadang-kadang guru yang terbaik bukanlah saya, tetapi adalah pengalaman kita sendiri. Dalam trade saham kita, bila kita buat postmortem, apa benda betul yang kita buat, apa benda salah yang kita buat, kita akan belajar dekat situ. Betul tak? Okey, Tuan Fauzi, nampaknya kita betul, Tuan. Ya, Tuan okey ke? Line okey ke, Tuan? Saya buat saya dengar betul-betul lah, Tuan. Okey, alright. So, Tuan macam ni, Tuan cuba keluar dulu daripada stream kita. Cuba Tuan refresh dulu handphone ataupun laptop Tuan. Halo, Tuan. Tuan try refresh dulu handphone Tuan, sama ada Tuan keluar dulu. Lepas tu cuba masuk balik. Sebab kadang-kadang dia dah lama sangat, handphone ni dia panas, jadi dia mungkin dia hang sikit. Boleh ke Tuan keluar dulu? Boleh? Okey, so saya akan keluar dululah ya. Tuan cuba keluar dulu ataupun Tuan cuba restart balik handphone pun boleh. Nanti kalau Tuan dah ready, saya akan tunggu Tuan dekat dalam stream kita. Okey, masuk dalam link yang sama dan saya akan cuba masukkan Tuan sekali lagi. Okey, boleh Tuan? Sementara tu saya borak-borak dulu dengan follower saya. Okey, boleh? Okey Tuan. Okey, alright. Kita jumpa nanti kejap lagi. Okey. Okey, alright. So kita sekejap saya kena kick dulu Tuan Fauzi dari studio saya. Okay, so saya nak dia restart dulu handphone dia. Sebab macam itulah kadang-kadang kita live ni guna phone, dia jadi panas, bateri dia makin perlahan kan, dia dah overload terlalu banyak. Okay, jadi kita perlu bagi masa rest kejap untuk Tuan Fauzi. Okey, dan sebentar lagi kalau dia dah ready masuk semula dalam studio saya, kita akan bermula sekali lagi. Okey, so kita relax dulu. Saya nak jawab dulu soalan-soalan anda sekiranya ada. Saya harap anda masih lagi bersama dengan saya, tidak ke mana-mana, dan boleh follow saya. Okey, so sementara itu kita tengok video montage dulu dan kita jumpa sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana.
Alright, kita berlangsung sekali lagi untuk sesi saham Mastermind Session with Nizam Malik. Sesi hari ini bersama dengan Tuan Fauzi. Alhamdulillah kita tadi berjaya kira sesi pertama kita dengan Tuan Fauzi, dan sekarang kita sedang cuba lagi untuk bawakan Tuan Fauzi. Kita masih tengah seronok berborak, bercerita tentang pengalaman Tuan Fauzi, keseronokan yang terlibat dalam saham. Okay, so saya harap anda belajar banyak perkara dari sesi live kita Saham Mastermind Session, dan kita belum berakhir lagi. Okay, kita masih lagi nak tanya banyak lagi tentang pengalaman Tuan Fauzi terlibat dalam saham. Okay, saya nak anda stay dan jangan ke mana-mana, dan boleh teruskan bersama dengan saya. Boleh tak semua? Okay. Alright, boleh respon pada saya. Adakah anda dengar suara saya dengan baik? Adakah line kita okey? Okey, sebentar ya tuan-tuan. Okay, alright, kita bersambung sekali lagi untuk sesi Saham Mastermind Session. Hopefully anda masih bersama dengan saya. So ada yang komen yang suara saya kena kuat sikit. Okay, saya cuba kuatkan sikit. Hopefully clear lah ya. Okay, alright. So jom kita teruskan. Tuan Fauzi nampaknya dah bersedia di talian. Okay, Tuan Fauzi. Okay, Tuan Fauzi. Okey tuan. Agaknya line kita okey tak? Okey tuan, saya dengar suara tuan. Dengar okey, alright. Ni pakai line apa ni? Handphone pakai line apa ni? Sorry tuan. Pakai line apa handphone tuan? Oh, saya pakai U-Mobile tuan. U-Mobile, jangan pakai U-Mobile, kena pakai yang kuat sikit. Okay, right. Itulah tadi okey, macam tak apa okey. Okey. Okay, mungkin tuan kena cari jalan ke sikit dekat tempat yang ada line yang okey sikit ke macam mana? Saya dah ubah lokasi saya dah. Okay, alright So tak apa, kita cubalah So macam tu lah, kita di tempat yang jauh. Tuan di Parit Buntak, saya di Johor Bahru. So inilah dugaan kita nak buat live stream macam ni. Tapi tak apa, kita cuba sedaya upaya kita. Okay, dan jom kita teruskan. Tadi tuan kita cakap sampai mana tadi tuan? Tadi berkenaan profit. Kita cakap profit tadi. Profit, saya pun dah lupa. Okay, alright. So tuan, tentang profit tadi, ada yang tanya dekat ruangan komen tadi, berapakah modal tuan bermula, dan sekarang jugalah tuan dah scale up sampai mana? Okey. Saya bermula dengan modal 3 angka je pada mulanya. Kemudian bila saya dah saya dah rasa confident, saya scale up modal saya kepada 4 angka, dan bila dah lebih confident lagi, sekarang ni saya pakai 5 angka. Oh, dah masuk ke 5 angka lah. Dah masuk ke 5 angka. Okay. Tapi itu pun setelah berpuluh-puluh kali saya trade. Jadi untuk permulaan tu memang saya gunakan modal yang sikit tu sebab saya nak dapatkan confidence, saya nak dapatkan dia punya feel tu
Dan barulah selepas itu saya scale up modal saya. Okay, right. So itu cakap pasal profit. Semua orang suka pasal profit. So cerita pasal loss pula. Tuan ada tak hadapi loss dalam saham ni? Bila dan berapa banyak mungkin loss? Dan apa Okay. yang tuan belajar daripada loss sebenarnya? Apa yang kita kena buat? Okay. Tipulah kalau saya cakap, any trader pun dia tak pernah loss, termasuk saya lah. Jadi memang saya mengaku saya pernah loss. Saya pernah loss sebab kita pun tak tahu counter tu nak jatuh atau nak naik. Tapi disebabkan saya dah set auto cut loss, saya tak loss maksimum. Saya cuma dalam below 10%. Below 10%. Itu pun dah kira dulu. Bila kita ada sistem Ya, sebelum kita loss tu kita dah tahu. Yes, itulah kalau boleh kita tak nak loss sebenarnya kan, tapi kalau nak loss juga kita memang it's beyond our control sebenarnya. Betul. Dan bagi newbie ataupun siapa-siapa yang dekat luar sana, kalau nak terlibat dengan saham ni, kena ingat satu. Untung rugi dalam saham ni, untung rugi tu adalah adat resam. So saham ni macam bisnes, macam kita punya bisnes sendiri. Bila kita buat bisnes lagi, kita ada kalanya kita untung dan ada kalanya kita rugi. Tapi kalau ada yang mempunyai mentaliti tak nak rugi, saranan saya melaburlah dekat ASB. Betul tu. So ASB takkan rugi ASB takkan rugi. Tapi sikit lah kan. Sikit lah dia Betul. punya keuntungan dia 5%, Sikit 6%, dan kena tunggu setahun. Padahal Ya. dah kena tunggu setahun. Padahal saya boleh buat, bukan nak cakap besar lah kan, 5-6% tu mungkin seminggu. Betul. Lepas tu boleh ulang lagi. Kurang daripada seminggu. So, Ya, ulang lagi dah lagi boleh ulang. Betul. Dah ulang lagi tanpa jemu. Betul tu. So itulah keseronokannya bila kita trade saham di Bursa Malaysia. Betul tu. Okay, right. So tuan, apakah katakan ya. Apa tuan? Dan apa? Dan saya baru teringat nak sambung sikit lagi about profit ya. Ya, boleh? Syukur alhamdulillah profit saya pada bulan November tahun lepas, saya boleh gunakan sebahagian, membiayai sebahagian daripada kos rawatan surgery mak saya di private lah. Dan juga profit untuk pada bulan Mac ni, syukur alhamdulillah sangat-sangat saya dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan waktu time PKP ni. So itulah antara amal jariah yang kita boleh buat dengan profit daripada saham kita. So it's very interesting lah sebenarnya, very interesting. Dia personal achievement ya? Personal achievement tuan, betul, memang betul. Betul tu. Okay, so macam tu lah, masalah ramai orang adalah dia ada persepsi yang salah terhadap kewangan, tentang kekayaan. Dia fikir kekayaan ni kita akan lupa diri. Sebenarnya dengan kekayaan kita boleh memberi lebih banyak. Okay, kita boleh bantu keluarga kita boleh beli barang keperluan. Okay, bukan nak beli barang kemewahan, tetapi yang kita perlu, komitmen kita boleh bayar hutang kita. Itu adalah benda yang kita nak buat. Jadi untuk ada sumber pendapatan yang baik bukan salah. Tak salah untuk ada sumber pendapatan. Apatah lagi sumber pendapatan tersebut kita boleh lakukan secara santai, tak perlu pergi keluar, kat rumah pun boleh buat profit juga. Betul tak? Betul. Termasuklah waktu PKP ni sampai saya punya term untuk PKP ni adalah peluang kaut profit. So, peluang kaut profit. PKP bagi saya. Oh, tagline. Okay. Peluang kaut profit. Ya. Tagline saya kan. So saya bersyukur sangatlah tuan, sebab waktu PKP orang hilang kerja, tak ada pendapatan, tak ada duit. Tapi saya dekat rumah, saya boleh buat profit, saya boleh buat duit dan alhamdulillah saya boleh bantu lagi orang susah. Betul. So memang saya bersyukur amat-amat sangat yang saya dapat belajar ilmu saham ni dengan tuan dari awal lagi.
So Mhm. itulah antara kebaikan yang saya dapat lah. Alhamdulillah. Betul. Okey, alright. So tuan, seterusnya tuan, apakah nasihat, 3 nasihat kalau katakan yang sedang menonton live kita ni masih lagi gagal, newbie dan masih Okey, lagi gagal berjaya dalam saham. Apakah okey, 3 nasihat tuan kepada mereka? Apa yang diorang kena buat lah? 3 perkara untuk newbie yang masih struggle. okey. Okey, sebenarnya Mhm. kalau kita nak terlibat dengan saham ni, Hmm. pertama sekali kena ada minat, kena Okey. ada passion. Mhm. Kita kena minat. Bila kita minat, apa-apa benda pun yang kita buat, kita akan berusaha untuk capai kejayaan Betul. benda yang kita buat tu. Sama juga macam saham. So Mhm. bila kita minat dengan saham, Mhm. kita akan berusaha untuk cari apa maklumat, apa info kita nak belajar untuk kita nak berjaya. Bukan Mhm. kita belajar sekat jalan. Mhm. Jadi kena betul-betul ada minat. Kalau tak ada Hmm. minat, bagi saya lupakanlah. So memang kena ada Mhm. minat. Okey, yang Betul. kedua, kena Betul. committed. Kita Committed. kena committed, Hmm. kena committed untuk buat kajian saham, uh, uh, kena korbankan sikit masa dalam weekend atau waktu malam untuk buat kajian saham. So memang kena committed lah sebenarnya. Memang kita kena committed dalam saham ni sebenarnya. Hmm. Kan, kalau kita nak berjaya, kita kena committed. Lepas tu Betul. yang ketiga Mhm. bagi saya, kena dengar dan amalkan apa yang mentor kita dah ajar. Mhm. Kita follow je, kita ikut je. Kita jangan kadang-kadang sorry to say, kadang-kadang saya tengok ada Mhm. juga yang macam ke laut Mhm. sikit. So ada Ya. yang macam melencong sikit. So bagi saya, janganlah buat benda macam tu. Kita just follow dulu apa yang diajar, amalkan benda-benda tu. Mhm. Lepas tu juga selain pada tu Hmm. uh, bila kita dah belajar apa-apa ilmu saham kan. Mhm. Kalau kita nak kuatkan lagi ingatan kita, Mhm. kita kena kongsi dengan orang lain. Contoh Mhm. apa yang Ya. saya buat Mhm. uh, lepas saya belajar ASM pada hari Hmm. Ahad Ya. dengan tuan dekat KL Mhm. dulu. Ya. Hari Isnin tu saya terus ajar anak saya pula. Mhm. So dengan cara itu, saya akan dapat ingat balik apa benda yang diajar oleh saya. Tapi dengan syarat lah, Mhm. kita kena betul-betul faham baru kita boleh ajar orang. Tapi kalau kita Yalah. sendiri tak faham, kalau kita ajar orang, kita akan ajar sesat. Yalah. Ha. uh, so dan satu lagi, berbalik kepada minat. Okey. Bila kita contoh macam sekarang ni tak boleh nak masuk kelas Mhm. saham. Macam dulu kelas NSM dan ESM tu kita boleh masuk kelas. Betul. So datanglah awal ke tempat Hmm. kita nak menuntut ilmu saham tu. Hmm. So contoh macam saya datang awal. Tak percaya, tanya Cik Daya. Hmm. Waktu kelas ESM dan NSM, saya datang awal. Dia orang tak siap lagi meja pendaftaran, saya dah tercegat depan tu. Okey, ya. Dan yang kedua, lepas datang awal, duduklah di barisan hadapan dekat dalam Mhm. kelas tu. Jangan duduk Mhm. belakang-belakang. Kita bukan nak tengok Hmm. orang, kita nak belajar ilmu. Jadi Betul. bila kita nak belajar ilmu, duduk depan-depan. Jadi ilmu tu akan sampai kat kita dulu bila tuan ajar. Mhm. So siapa Mhm. duduk belakang, kau dapat last lah ilmu tu. Lambatlah Mungkin sikit, dapat lambat. sisa-sisa kan. Lambatlah. So lambat. Jadi tunjuklah minat sikit. Kalau kita nak belajar saham tu, tunjuklah Mhm. minat. Ya. Dan juga untuk yang newbie tu, saya percaya ada juga di antara mereka yang guna mazhab lain selain daripada mazhab Tuan Nizam. Sebab Okey. mungkin dia menuntut dengan mentor lain. So Betul. saranan saya, loyal pada satu mentor cukup lah. Tak payah pakai banyak-banyak mentor, tak payah pakai banyak-banyak mazhab. Sebab nanti kita yang akan keliru, kita yang akan confuse. Mana satu nak pakai, mentor ni cakap macam tu, mentor ni cakap macam ni. So Mhm. bagi saya tak perlu dan tak sesuai. Hmm. Gunakan satu mentor cukup lah bagi saya. Hmm. Tapi kena tengok mentor yang betul jugalah. Satu mentor, kalau mentor tu salah, jadi mentol lah. Ya, betul. Okey. Berbalik kepada mentor yang betul Okey. Apa yang saya buat kan tuan, sebelum saya Ya. pilih tuan kan, saya dah Mhm. survey tau mentor-mentor yang lain yang terkenal lah di KL Mhm. Ya. kan. Jadi saya tak terus pilih tuan. Hmm. Saya survey dulu. Saya buat survey dan saya buat comparison. Jadi bila saya
jumpa apa yang saya nak dan apa yang saya cari dekat Tuan Nizam, itu yang saya pilih Tuan Nizam dan saya loyal sampai sekarang. So bukan saja pilih mentor yang baik, kita nak apa ni orang kata, nak confirmkan yang mentor tu adalah baik, kita survey dulu dengan mentor-mentor lain. Sama juga dengan kelas saham. Kalau kata kita tak berapa yakin dengan kelas saham mastery, okey, cuba survey dan compare kelas saham dekat mentor lain atau di tempat lain. Dan kita compare, bukan saja compare dia punya rate, dia punya price, tapi compare, tengok juga pada mentor Sifu yang ajar tu, adakah dia boleh menangkap jiwa kita. Adakah dia boleh menarik minat kita. Bagi saya itu penting. Sebab kalau kita tak faham apa yang mentor tu ajar, tak guna kita spend duit banyak beribu-ribu untuk belajar saham. So itu nasihat saya lah sebenarnya. Okay, alright. Terbaik Tuan. Ada yang komen ni, terbaik. Inspirasi yang terbaik daripada Tuan. Okay, alright. Terima kasih. Okay, alright. So kita ulang sikit, ada 3 benda lah yang saya nak tanya. Tadi saya tanya apakah tips untuk newbie kan. Tips kepada mereka yang sedang mengalami kerugian. Macam mana nak handle kerugian dalam saham ni? Mungkin down. Okay. Ya, kita down. So macam mana nak buat tu? Okay. So sebenarnya kita tak boleh control loss. Betul. Kerugian tu. So bila dah jadi sesuatu kerugian tu, let it be, let it go. So biar je, kita redha je kan, kita redha. Nak buat macam mana? Nombor satu, let it go dulu Tapi satu benda yang penting, make sure kita dah set, dah aktif cut loss system kita, cut loss setting kita, so that kita tak loss maximum. So kalau kita loss pun below 5% or below 10%, so tak adalah kita ralat sangat kan. So lepas tu kita move on dengan kaunter lain. Cari kaunter lain. Banyak sangat kaunter lain di luar sana tu yang kita boleh trade, kita boleh rolling lagi. So just biar je. Orang cakap bunga bukan sekuntum kan. So bunga bukan sekuntum kalau bukan bunga bukan sekuntum kan. So kaunter bukan satu, banyak kaunter lagi. Cari je, nak dengan tak nak je. Kumbang bukan seekor. So janganlah kumbang bukan seekor. So bila kita loss tu janganlah susah hati. Kalau dah loss tu, redha je lah nak buat macam mana. Tapi make sure buat postmortem. Pasal apa kita loss? Mesti ada yang tak kena selain daripada benda-benda yang kita tak boleh nak elakkan kan? Betul. So mungkin kita tersilap cari counter. Mungkin kita dapat counter yang dah up, dah gerak, dah naik atas dah. So itu salah satu kesilapan juga yang ramai orang buat. Sepatutnya carilah counter di serap permulaan uptrend. Dah berbuih mulut dah Tuan Nizam cakap benda tu, tapi masih berbuih mulut. Ada juga yang saya nampak dan saya perhati. Ya, saya Allahuakbar. Saya dah banyak kali saya dengar Tuan pesan begitu, tapi ada juga yang cari counter yang dah naik, dah gerak naik dah. Nak buat apa? Kemungkinan untuk downtrend, possibility tu sangat tinggi. Betul. So nanti kita tak sempat nak buat apa, dia dah downtrend dah. So kita juga yang rugi. So carilah counter yang di permulaan uptrend. Ada sebab juga kenapa Tuan Nizam cari macam tu, sebab kita nak untung banyak. Kita nak dapatkan percentage yang tinggi. Betul. Itu tujuan ada sebab dia. So macam tu lah, ramai orang tanya teknik apa yang Tuan pakai. Basically macam saya ajarlah teknik permulaan uptrend, betul. Tapi masalahnya macam tu Tuan, kita cakap permulaan uptrend tu senang, semua orang boleh cakap permulaan uptrend, tapi tak ramai orang faham apa tu permulaan uptrend secara jelasnya. Tu masalahnya. Sebab tu kena belajar saham, kena mendalami cara yang betul lah basically. Betul. Kena belajar saham, lepas tu kena tahu, kena gunakan, kena faham indikator, 4 indikator tu. Bagi saya 4 indikator tu pun dah cukup dah. Kita kena tahu guna indikator tu, kena tahu baca chart tu, candlestick tu kat mana, kena beli di dalam ruangan apa Bollinger Band, bukan di luar. So kena tahu semua tu, basic thing tu yang telah diajar, kena amalkan. Bagi saya benda tu kena mahir dulu, kena master betul-betul sebelum kita nak move on lagi jauh. Sebab benda-benda tu very basic dan bagi saya very very important.
foundation. Saya sebut sebagai foundation. Kita punya asas. Betul, sebagai foundation. Mhm. Betul tuan. Okay, alright. So tuan, kita dah berlangsung lebih kurang 1 jam ni untuk sesi saham mastermind session with Nizam Malik dan Oh. kejap masa berlalu ya. Kita tak sadar masa berlalu terlalu Yelah, cepat tak rasa cepat pun. hari ni. Betul. Bila kita buat benda yang kita minat, kita tak ingat masa, kita tak rasa penat, kita tak rasa susah, betul? Ya. Ya, macam Betul, tu. saya setuju sangat. Betul. Ha. Sebab itulah saya enjoy buat trade saham ni. Sebab Betul. kita dah tahu selok belok, kita dah tahu game dia macam mana, tambah pula kita buat profit. Memanglah saya cakap dekat kawan-kawan saya, I love my lifestyle. Saya cakap, saya suka lifestyle saya sekarang. Sebab saya tak pernah rasa seronok macam ni selama saya bekerja. Yang lepas-lepas pun saya bekerja, memang saya tak seronok sebenarnya. Ya, betul. So sampai saya tak kisah siang malam saya buat kajian saham, saya committed sangat sebab terlampau seronok. Sampai tak kira waktu lah. Tak kira waktu. Sebab kita dah terlampau seronok. Masa saya dulu kalau ada platform pun tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tekan kat mana, tak tahu nak tengok apa. Ya. Bila dah ada ilmu, tahu nak tengok apa, nak tekan apa kan. Betul. Kalau ada platform pun, ada akaun CDS tapi tak ada berguru dengan tok guru yang betul-betul macam Tuan Izam yang banyak pengalaman, banyak ilmu, tak guna juga. Apa pun nasihat saya dekat luar tu kepada yang belum lagi terlibat, kalau nak belajar saham, carilah tok guru. Bergurulah dengan orang yang selayak dan sebetulnya. Kita boleh belajar juga dengan YouTube tapi tak guna. Saya cakap terus terang, saya pun pernah belajar tengok YouTube tapi kita tak dapat ilmu yang sebenarnya macam mana kita belajar face to face ataupun live interaction dengan tok guru kita. So amat penting bagi saya untuk kita belajar dengan seorang mentor, dengan tok guru. Memang kena, memang wajib bagi saya. Okay, right. So, terima kasih tuan. Ramai yang komen ni kata betul tak boring tengok live ni dah dekat sejam dah ni. Orang yang tengok pun tak boring. So kita pun rasa seronok lah orang suka kita punya tuan punya sharing apa semua. But after all this is very important tuan. Sebab after all it's about pengalaman kita, berkongsi pengalaman kita macam mana kita terlibat dalam saham sebenarnya priceless. Sebab dulu saya ingat lagi masa saya terlibat dalam saham pada tahun 2014, saya tercari-cari orang yang memang trade saham, tolong cerita kat saya apa cerita sebenar. Tapi tak ada orang buat sharing macam tu. Jadi dalam sesi saham mastermind session ni saya nak jemput student-student saya yang dah berjaya, yang faham betul-betul apa yang saya ajar supaya share, give back to the society. Dan video ni juga pasti akan kita tim Saham Mastery akan upload ke YouTube untuk orang masih lagi boleh tengok dan dapat inspirasi secara berterusan. Dan for sure ini jugalah kira kita punya usaha dan juga sumbangan kita kepada komuniti orang luar dekat sana yang sekiranya masih lagi ada orang tonton video ini, dan mereka dapat sesuatu kefahaman, kejelasan, insya-Allah kita juga dapat kebaikan tu. Tak tahulah pahala ke ataupun rezeki kat mana-mana kan. Tapi kita buat ni dengan niat membantu. Betul tu. Okay, alright. So yang terakhir tuan, soalan saya yang terakhir sebelum kita akhiri sesi saham mastermind session saya bersama dengan tuan, apakah tiga lagi tiga. Semua kita main tiga lah hari ni tiga nasihat ataupun kata-kata semangat tuan kepada semua yang menonton sesi video kita ini. Apakah kata-kata semangat tuan untuk mereka ni ceburkan diri dalam saham, untuk bina keyakinan dalam saham, untuk berjaya dalam saham? Apakah tiga kata-kata terakhir tuan untuk mereka? Okey. Yang pertama, kita kena ada ilmu dengan guru yang betul. Okey. Jadi dengan cara itulah kita insya-Allah akan boleh berjaya dan kita tak akan tersasar daripada objektif kita dalam saham. Okey. Kemudian yang kedua, saham ni bukanlah sesuatu perkara yang susah. Betul. Sebenarnya memang saya pun dulu rasa susah. Saya rasa macam susah bila buka buku modul, buku nota ESM tu nampak macam susah. Tapi bila tuan dah ajar, benda tu senang. Jadi tapi dengan syarat kita kena belajar lah. Kita kena belajar, kita kena ada minat, kita kena belajar dan ada minat lah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga nak bina semangat ni. Macam nak bina semangat. Okey. Nak bagi semangat. Okey, yang ketiga
kalau saya boleh buat konsisten profit 4 angka, 4 angka saya tak rasa orang lain pun tak boleh. Orang lain pun boleh buat. Sebab saya belajar dengan Tuan Nizam. Jadi kalau ada student-student Tuan Nizam yang masih tak boleh buat, jangan putus asa. Jangan putus harapan. InsyaAllah akan sampai masa dan ketikanya kita akan berjaya juga. Dengan syarat kita kena buat banyak kali trade. Banyak kali trade. Saya pun dah berpuluh-puluh kali saya buat banyak kali dan barulah dan saya belajar banyak benda bila saya trade banyak kali sebenarnya. Sebab saya ingat lagi Tuan pernah pernah bagi tahu dan pernah cakap kita kena buat banyak kali trade. Kalau kita nak dapatkan confidence dalam saham, kita kena banyak kali trade. Memang betul. Bila kita buat banyak kali trade, tak secara langsung banyak ilmu juga yang kita dapat sebenarnya. So ada juga orang tanya saya, apa rahsia saya apa? Saya tak ada rahsia apa sebenarnya. Saya ikut je cakap Tuan Rizam, itu saja. So bagi saya, kita kena enjoy lah. Buat trade ni kita kena enjoy, kita kena santai. Jangan banyak fikir sangat bagi saya cakap terus terang lah. Jangan banyak fikir sangat benda-benda lain. Satu lagi saya terlupa kan. Tuan Nizam, cara Tuan Nizam ialah Tuan Nizam ajar straightforward. Tuan Nizam ajar benda yang paling penting dan perlu. Tak semua benda Tuan Nizam ajar dan tak semua benda kita perlu tahu. Sebab saya ada juga orang tanya, candlestick ni so bagi saya ada benda yang kita perlu tahu, ada benda yang kita tak perlu tahu. Contoh, macam ada juga kawan-kawan saya, dia tanya, candlestick ni apa nama dia? Saya tanya dia balik, adakah candlestick tu kalau kau tahu nama candlestick tu, kau boleh buat profit? Tak. So buat apa kau nak pecah kepala, nak tahu, nak hafal nama candlestick? Betul. So tak perlu bagi saya. So apa yang penting bagi saya ialah kita nak cari jalan, kita nak cari method dan sistem untuk kita buat profit. Itu yang paling penting pada saya. Benda-benda lain sampai ada juga orang tanya, counter ni dia buat apa? Saya kadang-kadang saya tak tengok fundamental. Orang tanya saya kata kalau saya tahu pun boleh ke saya buat profit banyak-banyak? Tak tentu juga. So buat apa saya nak buang masa benda-benda yang tak penting? Baik saya fokus untuk buat kajian saham, cari counter yang terbaik. So tapi ramai orang buat silap Tuan, yang kita ni bukan sebenarnya bukan penganalisis saham yang nak kena tahu A to Z. No, tak perlu. Jangan bebankan kepala otak kita ni dengan benda-benda yang tak penting. Betul. So buang mentaliti macam tu. Enjoy. Saya banyak kali saya cakap dengan kawan saya, bila kita trade saham ni kita kena enjoy, kita kena santai. So tak payah fikir benda-benda lain yang membimbangkan kita lah, nanti harga saham jatuh lah, apalah, kalau naik tak apa. So saya kata tak perlu. So dan ramai juga orang tanya kita, kita nak fokus pada sektor apa? Saya kata apa yang saya belajar, saya fokus pada counter, pada trend, pada chart dia. Saya tak tengok apa dia sektor apa ke whatever, lantaklah apa-apa ni kan. So saya kata itu cara saya. So diorang macam terkejut tau, diorang macam so sebab masalahnya diorang tak belajar dengan Tuan Nizam. Iyalah. Jadi itu yang dia nampak lain apa yang saya belajar, apa yang pelik saya buat daripada apa yang diorang buat. Iyalah. Macam saya cakap, dalam saham ni kita tak perlu baca news. Tiap-tiap hari nak baca news, buat pening kepala je. Betul. Tapi bila orang belajar dekat luar sana, kalau kena baca news, dia jadi pening. Dia jadi pening. Kenapa Tuan Nizam cakap tak payah baca news? Betul. Kan? Betul Tuan, betul. Kalau kita baca news, kita akan keliru, kita akan terikut buy call. So kita sendiri yang akan menyusahkan diri kita balik. So tak payahlah nak susah pening kepala macam tu, tak payah. Kita enjoy. Kita sepatutnya kena enjoy, kena santai. Itu yang saya. Tapi ada orang juga Tuan, ada juga orang salah faham. Saya kata tak perlu baca news. Dia kata kalau gitu kita tak payah baca news, tak payah ambil tahu semualah. Bukan tak boleh baca, bacalah kalau nak baca. Tapi untuk keputusan kita beli dan jual saham tu based on kajian saham kita. Tu masalahnya, faham ke tak faham. Betul. Orang cakap apa kan? Betul. Macam tu. Kita baca news untuk generate info. Betul. Tapi janganlah sampai mempengaruhi kita untuk trade saham. Betul. Kita buat keputusan sendiri, kita buat analisa sendiri. Kita boleh baca, sebenarnya tak salah. Kita nak kena ambil tahu keadaan, sentimen semasa
akan melalui news tu, tapi jangan sampai mempengaruhi kita. Sebab nanti kita akan gunakan news tu untuk kita trade saham kita, dan kalau counter tu naik tak apa. Kalau counter tu jatuh, so nanti kita akan salahkan, sebab news ni lah aku loss apa semua. Nanti kita salahkan orang lain pula. Tapi sebenarnya kesalahan tu pada diri kita. Ya, betul. Sangat jelas tuan, sangat jelas tuan. Okey, so itulah yang kita ada masa untuk sesi saham mastermind session kita bersama dengan Tuan Fauzi hari ini. Terima kasih banyak saya nak ucapkan kerana tuan berkongsikan pengalaman tuan, pandangan tuan. Okey, dan for sure apa yang tuan cakap tu banyaknya adalah apa yang saya ajarkan. It shows that tuan betul-betul implement apa yang saya ajar, dan itu yang memberikan tuan keyakinan dan juga kefahaman tentang aktiviti pelaburan dan trade saham. Okey. So mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita habis sesi dengan tuan. 30 saat. Ya. So lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan, kepada tim Saham Masri, Cik Daya, Cik Wani, Tuan Faizal, Tuan Izu dan yang lain-lain tu lah. Dan kepada newbie pula, ambillah peluang ni. Ambil peluang ni, jangan lepaskan peluang yang ada. Belajar dengan Tuan Nizam Malik, tanya apa benda yang kita tak tahu dan tak faham, tapi kena tanya soalan yang betul lah. Dan enjoy the trade. Kita enjoy the trade. Itu saja. Okay, right. So terima kasih Tuan Fauzi, kita untuk sesi saham mastermind session untuk kali ini. Semoga tuan berjaya dalam apa yang sahaja perkara yang tuan buat, dan berjaya dalam aktiviti trade saham. Semoga kita dapat terus bersahabat dengan saya dan tim Saham Masri. Kita boleh keep in touch, boleh support saya dan juga tim Saham Masri untuk apa-apa program yang kita buat, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi bila sampai masanya. Okay, alright tuan. Okay, so sampai sini saja. Terima kasih Tuan Fauzi. Assalamualaikum Tuan. Bye-bye. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay. Okay, alright. So kita telah selesai sesi saham mastermind session with Nizam Malik, dan bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Tuan Fauzi. So Tuan Fauzi adalah peserta program saya Newbie Saham Masri dan juga expert Saham Masri pada tahun lepas. Okay, dan hari ini saya berbesar hati sebenarnya dapat mencari peluang untuk bercakap secara langsung dan secara live bersama dengan Tuan Fauzi, dan beliau berkongsikan banyak ilmu dan pengalaman. Okey, mungkin line kita tak berapa baik, mungkin sedikit lagging sana dan sini, tetapi after all semoga apa yang dikatakan tu dapat ditangkap, dapat sampai, message tu dapat sampai kepada anda. Okey, dan saya percaya anda yang sedang menonton secara live daripada tadi sampai ke sekarang adalah anda yang committed, dan anda sebenarnya ada minat untuk terlibat dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia ni. Okey, alright. So saya kalau ada soalan, ada apa-apa soalan tak? Okay, alright. So saya rasa mungkin kita dah berlangsung secara live ni lebih kurang 1 jam lebih dah ni. Okay, so saya nak ucapkan sekali lagi kepada anda semua, terima kasih kerana join sesi saham mastermind session. Terima kasih kepada anda yang sentiasa klik like. Okay, dekat tepi ni ada klik like dan juga klik button share. Okay, terima kasih kepada anda yang berkongsikan info berkaitan dengan saham mastermind session dengan kawan-kawan anda. Okay, dan kita tak tahu siapa yang kita bantu. Saya selalu sebut kepada Tuan Fauzi dan semua student saya, bila kita dah berjaya, kita dah capai result kita dalam saham, kita tahu apa yang kita buat, kita kena share dengan orang, kongsikan pengalaman kita supaya orang yang berminat, yang serius berminat, okay, at least dapat sedikit gambaran tentang dunia pelaburan saham daripada mereka yang terlibat dalam aktiviti pelaburan dan trade saham ini. Okay, so jadi tanggungjawab kita untuk sentiasa berkongsi. Okay, dan tahniah kerana anda berada di saham mastermind session. InsyaAllah sesi mastermind session ini kita akan lakukan lagi pada masa hadapan. Kalau ada kita nak run, kita akan post siapakah tetamu jemputan saya pada akan datang. Mungkin anda yang menonton juga akan menjadi tetamu saya, yang saya akan tanya soalan dan sebagainya, dan kita belajar lebih banyak lagi tentang saham. Okay, alright. So sementara itu sebelum kita akhiri sesi live video kita pada tengah hari ini,
Okay, so saya just nak share dengan anda berkaitan dengan program Kickstart Saham Mastery. Bagi anda yang masih lagi newbie, okay, alright. So bagi anda yang masih lagi newbie dalam saham, yang berminat nak tahu macam mana kami di Saham Mastery boleh coach anda untuk terlibat dalam saham, ada tak siapa-siapa daripada anda yang rasanya selepas mendengar perkongsian Tuan Fauzi rasa berminat untuk saham, rasa nak tahu macam mana nak ceburkan diri dalam saham, anda boleh komen I di ruangan komen di bawah. Okey, dan saya ingin kongsikan berkaitan dengan program online kelas saham yang kami kendalikan bagi anda yang bertanya. Okey, so jom kita pergi dekat satu laman web, okey, iaitu Kickstart Saham Mastery. Okay, so this is Kickstart Saham Mastery. Ini adalah program online kelas saham yang saya open kepada anda yang berminat nak bermula dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, ini adalah online kelas saham. Anda boleh pergi ke laman web sahammastery.onpay.my/order/form/KSM. Okay, saya ada letakkan link di ruangan caption live video ini. So anda boleh klik di sana dan anda boleh bacalah mesej apa yang saya kongsikan dekat dalam Kickstart Saham Mastery, iaitu ada 3 perkara yang penting. Apakah itu saham? Kita akan kenal untuk belajar apakah itu saham, bagaimana bermula melabur saham, dan apakah 4 langkah untuk beli saham, Formula Hope. Okey, anda akan belajar dekat dalam Kickstart Saham Mastery. Okey, so anda boleh baca dekat sini siapakah saya, okey, dan apakah result yang kita pernah produce, okey, untuk student-student yang belajar saham bersama dengan kami. Right, dan sekiranya anda perlukan bimbingan, okey, anda dah penat dah belajar secara online kat Google, YouTube, tapi masih lagi tak faham apakah perkara yang berlaku, okey, dan apa yang perlu anda fokuskan. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda apakah 5 sebab kenapa anda patut mulakan pelaburan saham sekarang. Yang pertama adalah kos rendah untuk bermula. Untuk buka akaun CDS hanyalah RM10 sahaja. So sekarang kita dah berada di keadaan PKPB, okey, bersyarat yang mana kita dah boleh buka akaun CDS. Kalau anda belum buka akaun CDS lagi, anda dah boleh buka akaun CDS RHB Trade Smart dan M Plus Online, dan maka anda boleh dah mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okey, yang kedua adalah anda boleh lakukan secara part time. Okey, tak sepertinya anda kena berhenti kerja. Okey, kalau anda masih lagi bekerja, anda boleh lakukan saham ni secara part time. Okey, dan dalam masa yang sama menjana pendapatan tambahan. Okey, ada gaji dan juga ada pendapatan melalui pelaburan saham. Okey, so anda akan ada multiple sources of income. Okey, yang ketiga adalah anda tiada bos, tiada rakan sekerja dan tiada anak buah. Itu kelebihan dalam saham. Anda boleh lakukannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah anda boleh lakukan pelaburan saham ni di mana-mana sahaja anda berada. So anda dekat rumah pun boleh, anda dekat luar pun boleh, anda dekat bandar boleh, anda dekat kampung boleh, as long as anda connected to internet. Kita berada di padang yang sama rata dan tidak ada siapa yang mendahului sesiapa. So anda akan boleh buat keputusan yang baik dalam saham sekiranya anda ada ilmu tentang saham. Okey, dan yang kelima adalah risiko yang boleh diurus dan dikawal. Dalam saham ni memang ada risiko, semua tempat ada risiko, tiada benda yang tiada risiko, tetapi bila kita tahu macam mana nak urus dan kawal risiko kita, maka kita boleh lakukan saham ni dengan yakin dan menyeronokkan dan for sure menguntungkan. Okey, alright, so anda boleh pergi ke laman web ini dan baca info yang kami sediakan. Okey, dan sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkan Kickstart Saham Mastery pada harga RM67 sahaja. Okey, anda boleh dapatkan Kickstart Saham Mastery. Okey, dan anda boleh tuliskan nama, email dan nombor telefon anda semua kat sini. Okey, dan anda boleh klik button akuan dan teruskan kepada pembayaran dan anda akan dibantu untuk akses ke Kickstart Saham Mastery. Okey, so Kickstart Saham Mastery ni adalah modul online kelas saham di mana anda akan dimasukkan dalam satu Facebook group. Okey, dan anda akan boleh akses kepada video training yang kami sediakan di dalam group tersebut. Okey, ada beberapa video yang anda akan tonton dan anda akan belajar saham secara online, dan for sure kita akan support anda sehingga anda boleh mulakan langkah dalam saham, anda boleh membeli saham pertama anda, okey, dan anda boleh insya-Allah menjana pendapatan melalui pelaburan saham. Okey. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk makluman tentang Kickstart Saham Mastery, khas untuk anda yang berminat sahaja ya. Kalau perlukan support daripada saya, insya-Allah kita ada online kelas saham untuk anda. Okey. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi
kita pada Saham Mastermind Session pada kali ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Okey, dan sekali lagi untuk Tuan Fauzi, terima kasih kerana berkongsikan pengalaman, dan insyaAllah ada masa kelapangan kita akan adakan sesi ini sekali lagi dengan tetamu-tetamu yang lain, dan saya harap anda sentiasa boleh follow Saham Mastermind Session with Nizam Malik. Okey, setakat ini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi, bye bye.